Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman mengurusi surau Al-Ikhwan Kesuma. Apa? Cek ke pasar 4, pasar 4. Ya? Dah besar ke? Bukan. Seterusnya para AJK pegawai surau dan para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagi sekali syukur alhamdulillah kita masih lagi Allah beri kita kesempatan sama-sama hadir pada malam ini solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesabaran untuk istiqamah dalam melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah beri kita kekuatan kesabaran untuk kita meninggalkan, menjauhi segala perkara yang Allah larang. Duduk kita di surau kita dengan i'tikaf kerana Allah Ta'ala, i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kalau tu orang tanya juga, Ustaz, surau ni boleh ke? Ya. Niat i'tikaf ni. Ya, kalau surau Jumaat itu tak banyak khilaf lah. Ya, surau Jumaat tu insya-Allah tak ada banyak khilaf sangatlah. Ya, khilafnya kalau surau bukan Jumaat. Ya, tapi adalah dia punya perbahasan tu. Untuk surau Jumaat ya insya-Allah tak ada masalah insya-Allah. Baik, jadi bolehlah kita niat iktikaf sama-sama insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-7. Ya, iaitu babul janazah. Bab jenazah. Kita dah baca sebelum ini hadis, syarahnya tak habis lagi, iaitu hadis berkenaan dengan memuji-muji, ya, memuji-muji kebaikan ke atas sesuatu jenazah. Hukum memuji-muji kebaikan atas sesuatu jenazah itu hukumnya adalah dibolehkan, harus dibolehkan oleh syarak. Dia tengok kepada menyebut-nyebut akan kejahatan orang yang mati, apa pula hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, tidak haram menyebut-nyebut kejahatan orang yang munafik. Ya, kalau orang yang munafik, orang yang berpura-pura beriman kepada Allah sedangkan hakikatnya dianya kufur, itu segi kepercayaan lah. Dia munafik ini juga ada munafik daripada segi perbuatan. Ya, munafik segi perbuatan ini iaitu antara contohnya mereka yang bercakap, bila bercakap suka berbohong, bila berjanji suka tidak menepati janji. Ya, bila mereka diberi amanah mereka khianat. Ini adalah adalah ciri-ciri golongan yang munafik daripada segi perbuatannya lah. Jadi munafik ini ada banyak peringkat jugalah, ada banyak peringkat juga. Ataupun orang-orang yang kafir. Orang yang kafir ini iaitu mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah. Itu orang kafir, tak percaya kepada adanya Allah. Orang kafir ini berbeza dengan orang musyrik, orang yang syirik kepada Allah. Orang yang syirik kepada Allah ini mereka yang menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu. Ya, itu orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Contoh kita boleh ambil orang yang syirik kepada Allah ini, contohnya kita boleh ambil agama Nasrani, agama Kristian. Mereka ini golongan yang syirik kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi dalam masa yang sama juga mereka percaya adanya Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ya. Baik. Dan seterusnya orang yang berbuat bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu merupakan sesat. Ya, tapi bid'ah ini ada banyak perbahasan ulama. Ada banyak perbahasan ulama. Jadi dalam kita menceritakan perkara-perkara keburukan
keburukan mereka yang munafik, mereka yang kafir dan mereka yang melakukan bid'ah tadi itu. Ya, jadi supaya menjagakan orang-orang akan salah jalan dan kelakuan mereka itu, dan menjagakan daripada orang-orang jangan mengikut jalan-jalan orang itu dan berperangai dengan perangai mereka itu. Jadi kerana itu kita dibolehkan untuk menyebut kejahatan orang yang mati, yang mana mereka ini maknanya tidak haram mereka menyebut kejahatan orang-orang munafik, orang-orang kafir dan juga orang-orang yang berbuat bid'ah. Cuma nanti kita akan tengok kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati juga bila kita menyatakan kejahatan orang-orang yang sebegini. Kena berhati-hati juga. Sebab berhati-hati, kena berhati-hati. Nanti kita baca nanti insya-Allah. Kita baca dulu tadi. Okey, ciri-ciri orang munafik antara lain lagi, tadi dusta dah, khianat dah, bila bertengkar melampaui batas, ingkar janji, dan lain sifat-sifat munafik yang terdapat dalam Quran dan juga hadis ada juga, iaitu malas beribadah. Itu juga antara contoh ciri-ciri mereka yang munafik, malas beribadah. Dan yang lain lagi, mereka yang riak apabila melakukan sesuatu ibadah. Tentang bid'ah pula, tentang bid'ah pula, sebab itu saya janji nak cerita tentang bid'ah ni sikit ni. Bid'ah ini ada khilaf pendapat ulama lah. Ada khilaf pendapat ulama tentang bid'ah. Dia satu perbahasan yang panjang tentang bid'ah ini. Ada golongan yang menyatakan bahawasanya bid'ah ini terbahagi kepada dua. Ini adalah merupakan golongan majoriti ulama, kebanyakan ulama seluruh dunia. Mengatakan bid'ah ini ada dua. Yang pertama bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang baik. Yang keduanya bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah hasanah ni bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji, manakala bid'ah dhalalah ini merupakan bid'ah yang sesat, lagi menyesatkan, dan ianya dikeji oleh syarak. Antara ulama masyhur antaranya lah yang berpandangan sedemikian Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Imam Ibnu Jauzi, dan juga Imam Nawawi. Antaranya lah. Bagi golongan yang kedua yang mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat, ini golongan minoriti ulama. Ulama yang tak ramai, sedikit sahaja yang mengatakan sebegitu. Iaitu mereka berpendapat bahawasanya semua amalan baru, kerana bid'ah ini ialah semua amalan yang baru yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Jadi mereka ini semua dikatakan adalah bid'ah dhalalah. Antara ulama yang berpandangan sedemikian, sama ada dalam hal adat ataupun ibadah, antaranya iaitu Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu pengasas kepada Wahabi. Ini antara tiga imam lah yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, yang dhalalah sama ada ianya adalah perbuatan ibadah, begitu juga dengan hal-hal adat. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i ada dua bid'ah, hasanah dan juga dhalalah. Jadi sekiranya ada sesuatu perkara baharu, yang mana ianya selari dengan sunnah, maknanya tiada larangan daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia selari dengan sunnah,
tidak bertentangan juga dengan Al-Quran, ya, ataupun asar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dan juga tidak bertentangan dengan ijma' ulama, maka ia disebut sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ataupun bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Manakala jika ada sesuatu yang baharu, sesuatu yang baharu itu dia bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah ataupun asar sahabat, ya, peninggalan para sahabat, ikutan para sahabat dan juga ijma', maka ia disebut sebagai bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, ataupun bid'ah mazmumah, ya, bid'ah yang tercela. Antaranya ialah pembahagian yang disebut oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Menurut beliau, pembahagian tersebut adalah kerana bid'ah adalah perkara baharu dan bukannya hukum, ya, kerana itu bid'ah itu tidak boleh kita katakan sesat semata-mata. Inilah pendapat majoriti ulama, jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama, termasuklah dalam mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab-mazhab lain dalam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah semua, ya, mereka tidak pertikaikan tentang bid'ah ini ada dua. Ya, ahli sunnah wal jamaah, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, semua sama. Ya, waktu mereka ini saling meraihkan pendapat masing-masing, pendapat sahabat-sahabat mazhab yang lain. Itu dia. Jadi itu secara ringkasnya lah, secara ringkasnya berkenaan dengan bid'ah. Dan ada juga ulama dalam mazhab kita Syafi'i, ya, mereka memecahkan bid'ah itu kepada 5 hukum. Ya, 5 hukum. 3 daripadanya bid'ah hasanah dan 2 daripadanya bid'ah dalalah. Jadi yang pertamanya bid'ah yang wajib. Dia bid'ah, benda yang baru tetapi wajib, ya, hukumnya wajib, kena ada, kena buat. Seperti mengkaji ilmu nahwu, tata bahasa, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kajian nahwu, ya, tata bahasa Arab. Yang tu zaman Rasulullah tak ada benda tu, ya, zaman sahabat pun tak ada. Selepas sahabat tabi'in tu barulah ada start benda-benda ni semua ni, ya, ilmu nahwu dan sebagainya. Yang ni wajib kerana untuk mengkaji ilmu Al-Quran, ya, tata bahasa Al-Quran, memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kategori di bawah bid'ah hasanah juga bid'ah yang sunat. Contohnya seperti mendirikan sekolah dan tempat-tempat pengajian. Zaman Rasulullah semua pengajiannya dibuat di masjid ataupun di rumah-rumah orang-orang yang tertentu. Ya, tak ada sekolah, tak ada apanya. Dia start daripada zaman sahabat. Dia dibuat benda-benda ni, zaman Khulafa Ar-Rasyidin dah start dah. Ya, dibangunkan sekolah, dibangunkan tadika dan sebagainya. Ya, zaman tabi'in lagilah, ya, dia bangunkan pusat-pusat pengajian. Ya, baik. Dan terusnya lagi, yang ketiganya yang juga dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang harus, seperti bersalam-salaman. Ya, itu masuk juga bid'ah juga, iaitu, ya, bersalam-salaman itu, ya, kerana dia sebenarnya ada juga sumbernya, dasarnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma konteks bersalaman itu berbeza daripada satu tempat dan tempat-tempat yang lain lah. Seterusnya lagi bid'ah yang makruh, contohnya menghiasi masjid dengan ukiran. Jadi bid'ah makruh ini boleh dikatakan juga sebagai bid'ah dalalah, tapi tak jatuh kepada bid'ah yang haram lah, tak jatuh kepada bid'ah yang haram. Menghiasi masjid dengan ukiran-ukiran. Dan yang kelima, bid'ah yang haram, seperti ikut fahaman-fahaman yang sesat, ya, fahaman Jabariyah, Qadariyah, ya, dan sebagainya lah.
Ya, fahaman Jabariyah ini memang fatwa kebangsaan sendiri pun menyatakan ianya sesat. Kerana semua yang kita lakukan ini, manusia lakukan ini semuanya adalah merupakan paksaan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya antara beberapa contoh-contoh sampel kepada bid'ah. Jadi apa pun maknanya ya, kita jangan cepat melentinglah. Ya, jangan cepat melenting. Ya, bila sesuatu perkara itu yang Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi tak pernah buat. Kena tengok juga keadaan. Ada tak larangannya daripada Al-Quran, dan apa kata ulama, ataupun apakah yang boleh diambil, dikiaskan, tidak melanggar Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Sambutan Maulidur Rasul. Boleh, nanti boleh dikatakan jugalah. Ya, ada setengah pihak tu mengatakan ini bid'ah ni, bid'ah sesat semua. Ya, contoh yang lain, tahlil. Ya, tahlil. Baca Yasin malam Jumaat. Ya, itu semua. Ya. Sedangkan itu semua adalah dalam mazhab kita Syafi'i, itu merupakan bid'ah yang baik. Ya, bid'ah yang baik, kerana sebenarnya tak ada pengarangannya daripada sunnah dan juga Al-Quran. Ya. Dan dia juga masih lagi ada sandaran dia. Ya, ada ikutan dia jugalah. Tapi kena sedikit tafsiran. Ya, wallahu a'lam. Jadi maknanya jangan ambil mudah semua sebagai sesat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau ikut fahaman minoriti tu, dia yang adat pun dia kata bid'ah juga. Adat kebiasaan kan. Itu pun dia kata bid'ah juga. Ya. Pakai spek pun bid'ah. Pakai spek bid'ah. Ya, naik kereta motor bid'ah. Dia kena naik kuda ni. Kan? Perkara yang adat. Ya. Sebab Nabi tak ada buat benda tu semua. Ya, dia jadi lain dah. Dia jadi lain dah. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Masalah melaknat kafir yang mati atau melaknat orang fasik dan bid'ah, apa hukumnya? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagi laknat pada tiap-tiap satu daripada tiga itu ada tiga martabat. Ada tiga martabat. Pertamanya laknat dengan sifat umum, seperti dikata laknatullah atas sekalian orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat bid'ah dan orang-orang yang fasik. Ni laknat secara umum ini dibenarkan oleh syarak. Sebelum masuk laknat tadi itu, kita kata menyebut tentang orang yang keburukan, kejahatan orang yang mati. Ya, kejahatan mereka. Baik. Sekiranya jelas kejahatan tersebut, ya, mereka itu memang orang yang kafir, ataupun mereka itu memang merupakan ahli bid'ah yang sesat, ataupun mereka itu jelas orang-orang munafik, ya, ketika itu hukumnya adalah harus, walau bagaimanapun seboleh-bolehnya. Ya, seboleh-bolehnya. Nak cerita boleh cerita, nak ambil pengajaran boleh ambil pengajaran, ya, tetapi seboleh-bolehnya janganlah kita tujukan kepada batang tubuhnya. Secara umumnya okey, ya, secara umumnya okey. Tentang perbuatan tersebut, ya, baik. Supaya menjadi pengajaran kepada kita, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat yang kedua kategorinya laknat Allah dengan sifat-sifat yang lebih tertentu. Seperti dikata laknat Allah ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi, dan atas Qadariyah, dan Khawarij dan Rawafid, ya, atau atas orang-orang yang berzina dan orang-orang yang zalim
dan orang-orang yang makan riba, maka sekiranya itu hukumnya adalah harus. Tetapi pada laknat atas orang yang berbuat bid'ah itu ada khatarun, ada bahaya. Kita nak laknat, kita nak cerita buruk-buruk tentang orang-orang yang disebutkan tadi itulah, orang Yahudi, nak anak orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang Majusi, orang Qadariyah yang sesat, Khawarij sesat, Rawafidah juga sesat, ya, dan orang-orang yang berzina, orang-orang yang berlaku zalim, orang yang makan riba, semuanya itu hukumnya harus, ya. Tetapi untuk orang yang berbuat bid'ah itu kena berhati-hati. Kerana mengetahui bid'ah itu perkara yang dalam lagi sulit dan tiada datang lafaz yang maksud, maka sayugia ditegah akan orang awam melaknatnya, kerana yang demikian itu membawa kepada berlawan seumpamanya dan mensiarkan perintahan di antara orang-orang dan menyiarkan perbantahan di antara orang-orang. Sebab bid'ah ni khilaf. Sebab tu bila kita nak kata ahli bid'ah tu kena berhati-hati. Dan kita ni bagi tahu. Ya, sebab tu kita tak boleh tuju sembarangan orang. Ni tak boleh, ni bid'ah, ni bid'ah tak boleh. Ya, ni tak boleh ikut ni bid'ah tak boleh. Ya, kita tak boleh nak tuju sembarangan tentang bid'ah. Kerana bid'ah itu memang khilaf ulama. Dan jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan bid'ah itu ada dua. Sebab itu kena berhati-hati. Ya. Jadi kalau dikata semua bid'ah, itu pendapat minoriti. Ya, minoriti, sebilangan kecil ulama. Ini yang akhirnya keluar apa? Wahabi tu. Yang inilah. Ya, akhirnya keluar Wahabi tu kan. Ya. Tapi kita dalam pahaman kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berada di Malaysia kita ni berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ya. Kita bila mazhab Syafi'i, kita bid'ah ada dua. Bid'ah ada dua. Sebab tu kita ra'i bid'ah hasanah, dan kita bukan ra'i, kita memang ada bid'ah hasanah dan ada juga bid'ah dhalalah. Ya, bid'ah yang sesat. Wallahu a'lam. Boleh lah ya? Jadi berhati-hatilah. Jangan kata bid'ah tu semua sesat. Tak boleh. Sebab tu nak laknat pun sama jugalah. Ya, nak laknat sifat. Ya, laknat sifat orang yang bersifat sebegitu. Ya, yang tu kita boleh laknat sifat dia. Hukumnya adalah harus. Ataupun kita laknat sifat yang umum. Kita kata ni sifat ini sifat orang kafir ni, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang tak menyembah agama ni, yang tak menyembah Allah ini orang kafir, kufur kepada Allah ni. Ni Allah laknat ini. Umum. Tak sebut siapa-siapa pun. Ya, yang tu kita boleh. Ya, kita boleh cerita tentang orang kafir, kita boleh cerita tentang sifat-sifat, ya, orang kafir, tentang sifat-sifat orang yang berbuat bid'ah, yang dhalalah, dan juga orang-orang yang fasik, boleh bercerita. Tapi kita tak boleh tunjuk ya, ni Muhammad ni, ya, fasik. Tak boleh. Kita hanya boleh secara umum. Kita boleh secara umum sahaja. Kita kata Muhammad, ni laknat Allah ni. Kenapa laknat Allah? Dia fasik. Ya, saya contoh Muhammad dah, bukan Muhammad ya, nama tu Allah Rabbi. Nak kata nama Abu Bakar sama juga. Nama tu tak elok tapi macam itulah ya. Maknanya kita tak boleh, ya. Tak boleh sifatkan atas orang. Kita tak boleh laknat atas orangnya. Ya, tapi untuk sifatnya boleh. Ya, kita cerita secara umum. Ya, sifat begini, ya, adalah merupakan sifat ahli bid'ah yang dhalalah. Sifat begini adalah sifat orang-orang munafik, jangan buat. Itu boleh. Dan yang ketiganya, laknat bagi seseorang yang tertentu, maka padanya ada merbahaya. Seperti kata engkau satu dilaknat, seperti kata engkau sianu dilaknat akan dia oleh Allah. Ya. Pada jalan yang dilaknatnya itu
apa ni? Padahalnya yang dilaknatnya itu kafir atau fasik atau berbuat bid'ah. Yang ni laknat kepada orang yang tertentu. Yang ini merupakan laknat yang berbahaya. Laknat yang berbahaya. Ya, yang ni laknat yang ditegah oleh syarak, yang ditegah oleh agama. Dia tak boleh laknat seseorang, tentukan orangnya, tak boleh. Ya, seperti kata engkau, ya, engkau ni kafir, tak boleh. Ya, tak boleh kata macam tu. Walaupun dia memang kafir, tapi tak boleh kata macam tu. Kau ni munafik, tak boleh. Kau ni fasik, ya, kau ni ahli bid'ah, tak boleh. Ya. Maka tafsir padanya bahawasanya tiap-tiap seorang yang telah sabit laknatnya pada syarak, nescaya harus melaknatnya, seperti engkau kata Fir'aun laknatullah atau Abu Jahal laknatullah, kerana telah sabit mereka itu telah mati dalam kafir, dan maklum yang demikian itu pada hukum syarak. Ini kalau dah memang tetap dalam Quran pun ada tentang laknatnya Fir'aun, laknatnya Abu Jahal, ketika itu kita boleh kata, kerana kita tahu bahawasanya mereka ini memangnya mati dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah. Ketika itu boleh. Ya. Ada pun seseorang yang tertentu pada zaman kita, maka kita laknat akan dia seperti kita kata si anu itu laknatullah, kerana ia Yahudi contohnya. Ya. Maka padanya ada bahaya, kerana barangkali masuk Islam ia, maka mati ia berhampiran di sisi Allah, betapalah dihukum akan dia mal'un. Ya, takut-takut nanti kita laknat dia, tercela dia, kita kata kau ni Fir'aun. Ya. Kau ni Fir'aun, kau ni Yahudi laknatullah. Ya, tiba-tiba sebelum mati dia memeluk Islam, Allah beri dia hidayah. Itu jadi bahaya sikit tu. Ya. Jadi kita ni melaknat kepada yang tak sepatutnya kita laknat. Jika engkau kata dilaknat akan dia kerana kafirnya pada masa sekarang, sebagaimana kita kata bagi orang Islam rahimahullah kerana ia Muslim sekarang, bukankah boleh sama pada kita akan dia boleh jadi murtad pada masa yang akan datang? Maka di mana ada bahayanya? Ya, tapi kalau ada orang petikai, kenapa kita Islam ni, ya, kita disebut rahimahullah, Allah merahmati kita, semoga Allah merahmati kita, ya, sedangkan kita belum tahu lagi kita ni mati Islam ataupun tidak. Dia belum tahu lagi kan, akan datang kita ni mati dalam Islam ataupun tidak. Ya, tapi kenapa pula bila orang kafir kita tak boleh pula mengatakan dia laknatullah, ya, sedangkan sama jugalah kes dia, hujungnya nanti matinya nanti, ya, tak tahu dia mati Islam ataupun mati kafir. Kenapa kita ni orang Islam boleh dikatakan rahimahullah, ya, Allah merahmati kamu? Jawapannya, ketahui olehmu makna kata kita rahimahullah itu artinya menetap kiranya Allah Ta'ala atas Islam, yang ialah sebab rahmat dan taat. Maka bila kita kata ke atas kafir laknatullah, tetapi tidak boleh maksudnya ditetapkan Allah kiranya kafirnya itu yang menjadikan sebab laknat atasnya. Maka ini permintaan bagi kufur, padahalnya ia sendiri kufur. Tetapi jika dikata dilaknat Allah kiranya akan sianu itu jika ia mati dalam kafir, dan tidak dilaknat oleh Allah jika ia mati dalam Islam. Maka yang demikian itu ghaib, tiada siapa tahu, dan mutlak mutlak itu ialah pergi balik antara dua pihak. Maka padanya khatarun, bahaya, bukannya pada meninggalkan melaknat itu ada khatar,
Maka bila engkau ketahui akan ia pada kafir, maka iaitu pada yang fasik atau yang berbuat bid'ah, lebih aula pada khatarnya, pada bahayanya, pada berjaga-jaganya. Jadi kesimpulannya, ya, kita bila nak bercerita tentang menyebut kejahatan, ya, orang-orang yang mati ini, ya, sekiranya jelas matinya mati kafir, mati yang berbuat bid'ah, ya, ataupun mati mati kafir, mati munafik, ya, nak menyebut ni, kita boleh ambil dia pengajaran, boleh disebut, ya, akan kejahatan tersebut. Tidak haram menyebut, ya, akan kejahatan tersebut, ya, tetapi kita, ya, seboleh-bolehnya kita kalau nak ambil pun, nak sebut pun, sebut tentang sifat-sifat dia tu. Ya, sifat-sifat dia tu. Ya, apa sifat kekafirannya itu untuk kita jadikan sebagai pengajaran. Bid'ahnya itu kita jadikan sebagai pengajaran. Munafiknya itu kita jadikan sebagai pengajaran. Ya. Tapi untuk kita nak melaknat yang masih hidup, yang ini kena berhati-hati. Melaknat yang masih hidup, yang ini kena berhati-hati, ya, kerana ditakuti, ya, akan berbalik kepada kita sendiri. Kerana kita belum tahu akhirnya ke mana. Dan mudah-mudahan dianya memeluk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada hadis yang lain, ya, la yarmi rajulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. La yarmi, Nabi bersabda, janganlah kau melemparkan akan seseorang itu, janganlah seorang lelaki melemparkan kepada lelaki yang lain, ya, dengan gelaran fasik. Jangan juga melemparkan dengan gelaran kufur, kafir, ya, kecuali panggilan atau gelaran tersebut, ya, akan kembali semula kepada kita yang menggelarkannya, yang memanggilnya sebegitu. Ya, sekiranya orang yang kita katakan dia fasik, orang yang kita katakan dia sebagai kafir itu tidak sedemikian, itu yang dia bahaya tu, ya, kembali semula kata itu kepada kita. Hadis Nabi SAW. Jadi sebab tu kita tak boleh kata kepada orang sebarangan. Apa yang terbaiknya ialah, ya, kita cubalah menyampaikan dakwah, kita cuba membuka hidayah kepada mereka, khususnya kepada orang-orang yang kafir, dan kita menyampaikan dakwah supaya orang yang fasik kembali semula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perkara-perkara dosa yang dia lakukan. Ya, jadi jangan kita suka sangat mengata orang, kau ni kafir, tak boleh. Ya, berhati-hati. Kau ni fasik lah, kau ni. Ya, bila kau fasik, kau tak boleh jadi saksi. Kau tak boleh jadi wali. Jangan kata sembarangan. Ya, kita cuba berdakwah kepada dia supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tamatlah juzuk yang ke-7 dari kitab Bahrul Madhi ini, dan akan mengiringinya juzuk yang ke-8. Awalnya masih lagi kepada bab jenazah, ya, dan seterusnya akan masuk kepada abwabun nikah, bab perkahwinan. Ya, ada lagi beberapa hadis yang masih lagi berkaitan dengan bab jenazah, dan nanti akan disambung pula nanti dengan bab perkahwinan. Yang tu saya akan bincang baliklah dengan Biro Dakwah, ya, nak sambung bab kahwin ke atau tidak. Ya, hadis-hadis Nabi dalam kitab Al-Mazinah bab perkahwinan. Okey, kita sambung lagi sikit, masih panjang lagi kan? Jadi yang tu boleh, ya, insya-Allah, ya. Boleh. Panjang lagi kan? Panjang lagi kan? 2 minit. Kita pendek kan? Ada soalan.
Saya risau tanya bab soalan ni. Ya. Banyak yang tak boleh jawab daripada boleh jawab. Kan? Bahaya jawab soalan ni ya. Ada soalan? Berani aku tanya ni, cari penyakit aku ni. Jangan tuan-tuan ya, bukan senang tu jawab soalan tu. Ya, orang hebat pun sangkut kadang-kadang tu. Kan? Terdapat ghairah menjawab, rupa-rupanya jawapannya itu adalah silap. Ya, itu berhati-hatilah. Saya memang takut bab tu. Ya. Tapi kalau yang mudah-mudah tu boleh lah. Ya. Mudah-mudah tu boleh lah. Ya. Semayang 5 waktu tu wajib ke tak? Tu tahulah tu ya. Wajib. Ya. Ya. Kita boleh sembahyang jenazah dia. Okey, baik. Orang munafik ni kita memang tak tahu. Ya, kita tak tahu hati dia itulah. Sebab dia berkait dengan hati. Ya, cuma yang boleh nampaknya ialah tanda-tanda kepada amalannya. Ya. Jadi kalau dia meninggal dunia, kita bolehkah sembahyangkannya? Ya. Kerana kita tak tahu akan hal sebenarnya, maka kita dibolehkan untuk menyembahyangkannya. Kita tak tahu ya hal yang sebenarnya, maka kita bersangka baiklah. Kita bersangka baik. Sebab tu kita berhati-hati dengan amalan-amalan orang-orang munafik. Tuan-tuan rujuklah dalam kitab-kitab apakah contoh-contoh amalan-amalan yang dikaitkan dengan orang munafik. Ya. Mudah-mudahan kita bukanlah amalan munafik yang besar tu. Beriman kepada Allah, menunjukkan kita ni beriman kepada Allah. Allahu Rabbi. Menunjukkan kita ni orang yang beriman kepada Allah. Yang sedangkan hakikatnya kufur. Ini memang besar. Ya. Tapi dalam masa yang sama juga munafik ini ada beberapa tanda. Itulah tadi tu antaranya apa tadi, bila bercakap berbohong, bila dia berjanji dia mengkira janji, dia beri amanah dia khianat, bila bertengkar melampaui batas. Ya. Solat bermalas-malasan. Ya, zaman Rasulullah dulu kalau solat subuh tu tak turun solat subuh, tak ada solat subuh, pun dicop sebagai orang munafik. Jadi banyak sifat-sifat tu. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkanlah ya daripada perangai-perangai yang menyerupai perangai-perangai orang munafik ya. Waliyadzubillah. Jadi mudah-mudahanlah ya. Sebab dalam Quran banyak tu. Ya, banyak dicirikan perangai-perangai orang munafik dalam Quran. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Masa cukup dekat tu ya. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan, salah bicara. Disambung lagi nanti dalam jilid yang ke-8 ya, masih lagi peringkat awal ini dan kita habiskan bab-bab hadis-hadis yang berkaitan dengan jenazah dah, ada sikit lagi. Sikit-sikit pun rasanya makan setahun kan kot. Saya. Ya saya. Kalau untuk yang kita kan Netanyahu kan. Ada setengah orang kan Netanyahu lah kan. Kita tak ada cakap itu kan. Apa dia? Ya, misalnya dilarang. Dan Netanyahu kita boleh tak cakap hijab adalah Tuhan lah. Kalau ikut apa yang baca dalam kitab ni, memang kena berhati-hatilah. Kena berjaga-jaga bila kita nak cakap orang-orang ya, laknatullah. Takut-takut tiba-tiba Allah beri dia hidayah. Ya, kecuali yang jelas dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi wallahu a'lam. Ya, saya kembali kepada wallahu a'lam. Cuma seperti mana yang baca dalam kitab ini, kita tak bolehlah melaknat orang sebarangan. Ya. Cuma tindakan dia tu, sifat dia tu, tentu kita boleh laknat. Sifat yang dibuat tu, sifat seperti orang yang dilaknat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada kata dia tu, sifat yang dibuat tu, dia membunuh orang Islam dan sebagainya tu, yang tu kita boleh kata sifat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Boleh dah ya? Saya pun tak banyak cakap kat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.